Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Pengerusi seterusnya, Tuan Imam, sah-sah pimpinan surau, para jemaah muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan utama, pada malam ni kita merafakkan setinggi-tinggi kehadrat Allah. Dengan izinnya kita masih direzekikan berada di dalam bulan Sya'ban. Dan insya-Allah pada esok malam kita berada pada malam nisfu Sya'ban. Maka apabila kita berada pada malam nisfu Sya'ban, ibu ayah sekalian, jangan lupa kita melaksanakan ataupun beramal dengan saranan Al-Imam Syafi'i rahimakumullah. Di antara yang kita melihat bagaimana saranan Al-Imam Syafi'i di antara malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala mustajab doa. Dan pada malam tersebut kata beliau, rebutlah dengan beberapa amalan yang kita boleh laksanakan dengan sebaik-baiknya ikhlas pada Allah. Di antaranya malam yang Allah Ta'ala mustajab doa, pada malam yang disebut malam Sayyidul Ayyam ataupun malam Jumaat. Yang kedua, pada malam yang Allah Ta'ala mustajab doa pada malam awal bulan Rejab. Yang ketiga, Allah Ta'ala berikan kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Walaupun tidak ada dalam hadis, dalam nas yang sahih, tetapi sebagai fadailul a'mal, sebagai amalan untuk kita mendapat keredaan Allah. Kalau kita melihat bagaimana amalan yang kita boleh laksanakan dengan memperbanyakkan doa dan kita mohon pada Allah. Biasa kalau kita tengok, kita boleh bukan nak kata sudah jadi trend, tapi jadi amalan, ataupun jadi satu tuntutan yang ada kebaikan. Yang kita buat tersebut bukan benda sia-sia. Contohnya kita buat pada malam tersebut dengan membaca surah Yasin. Kalau kita tengok di sana permohonan kita dengan hati yang tulus. Di antaranya kita niat biar panjang umur supaya kita sampai kepada Ramadan. Musim-musim orang mati ni tuan-tuan, minta biar panjang umur. Tengok start daripada semalam, hari ni mati. Orang-orang kena maaf. Termasuk dengan asatizah kita, almarhum Ustaz Fadil tu muda lagi, adik pada anak. Anak kenal beliau masa anak jadi imam 2008. Dia selalu juga mengajar Pak Ana di Bukit Subah. So dia anak dua ke seorang, tak ingat masa tu. Kalau dia bulan Ramadan, dia bawa anak dia semua. Tak kuasa bawa anak. Allahu Rabbi. Muda lagi, anak pun ramai rezeki dia, Ta'ala bagi anak.
Tapi itulah realitinya. Kita disarankan untuk doa biar panjang umur. Kenapa dia panjang umur? Kerana kita nak beramal soleh. Tapi apabila Allah Ta'ala dah tentukan, dah sampai ajal, kita nak buat macam mana? Kemudian kita minta apa dia? Terutamanya kita boleh minta juga di dalam keadaan kita nak supaya rezeki kita dimurahkan. Kita supaya ada rezeki, murah rezeki. Ya Allah, aku nak juga daripada murah rezeki ni, aku nak bantu orang, nak tolong agama Allah, nak bantu dan nak orang panggil apa dia, nak beri sumbangan dan sebagainya. Kalau tak ada duit, tak ada rezeki ni, tuan-tuan sekalian, mana boleh kita nak buat kebajikan? Kadang-kadang pada hari ni memerlukan. Nampak? Yang ketiga kita doa apa dia? Di antaranya, ya Allah, husnul khatimah. Mati dan keadaan sunnah. Mintalah doa pada malam tersebut. Yang keempat, bagaimana kata Imam Syafi'i rahimakumullah, doa yang mustajab pada malam hari raya Aidil Fitri dan malam hari raya Aidil Adha. Doalah 5 malam tersebut, insya-Allah Allah Taala terima doa. Jadi kita adanya nisfu Sya'ban, kena pula pada tahun ni malam Jumaat. Khamis malam Jumaat. Allahu Rabbi. InsyaAllah mudah-mudahan ada ganjaran dan kuatkan beribadah. Walaupun tidak diajar secara khusus, tapi sebagai beramal tidak ada masalah. Kerana amalan kita buat pun benda bukan bawa kepada kerosakan, benda yang bawa kepada kebaikan kan. Baca Quran. Baik, kita sambung seterusnya perbincangan insya-Allah pada malam ni, hadis yang ke-7. Haddatsana Abdullah bin Salih haddatsani Laisu qala haddatsani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Hilal an Abi Hazim Abi Marrah maula Aqilu Abu Hurairah radhiyallahu an kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bizi Hulaifah fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Qala fa iza arada an yakhruja waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuh fataqulu wa alaikumussalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh fayaqulu rahimakillahu kama rabbaitini saghira fataqulu rahimakallahu kama baraktani kabira summa iza arada an yadkhula sana'a mislah au kama qala nabi. Hadis ni insya-Allah kita bicara mengenai bagaimana kita mendatangi kepada orang tua, ziarah bagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah ni macam mana kita nak buat adab dalam Islam. Adakah kuat pintu kereta kita bagi salam, ataupun buka cermin bagi salam, ataupun akad tangan bagi salam, macam mana? Dalam Islam dia ada dia punya kaedah dan adab dia. Ya kita bagi salam curah cermin ni macam mana, ataupun buka pintu macam mana, apa yang perlu buat. Baru dia ada dia punya pahala dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mak ayah lain, dengan orang luar lain, dengan saudara, dengan orang Muslim lain. Semua berbeza cara dia. Tapi walau bagaimanapun dengan ibu dan ayah ni, dia duduk pada tempat yang special lah, sebab dia insan yang special. Nampak? Maknanya makhluk insan yang utama, yang baik, yang special di sisi Allah. Cara dia pun special juga. Cara special macam mana yang diajar oleh Nabi, kita tengok. Bahawasanya Abu Hurairah ataupun nama sebenar beliau adalah Abdul Rahman. Nama dia sebenar adalah daripada sebelum Islam, nama dia Abdul Syam. Selepas pada tu Nabi memanggil dia dengan Abdul Rahman, tapi dia dikenali dengan Abu Hurairah. Bagaimana kata beliau? Adalah beliau wakil menggantikan Marwan. Siapakah Marwan? Ibnu Hakam yang berada di Madinah.
di mana ketika itu Marwan yang disebut di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana pada masa itu berada di Zulhulaifah. Maka adanya adalah ibunya, yakni ibu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya pada masa itunya ibu dia pula di rumah dalam keadaan duduk di rumah Abu Hurairah, mungkin mari berziarah lah. Maka apabila beliau hendak keluar, dia nak keluar tadi, yakni Abu Hurairah nak keluar. Nak keluar ni mungkin dia nak pergi menunaikan orang panggil kewajipan dan ikutlah nak keluar. Apabila dia nak keluar, bagaimana Abu Hurairah ataupun yang disebut, dia berdiri di hadapan pintu rumah. Dia duduk depan pintu. Duduk depan pintu dia berdiri. Macam kita biasa, kita keluar terus. Dia duduk depan pintu dia berdiri. Tengok apa dia buat. Beliau berdiri di hadapan pintu rumah. Nampak? Beliau lalu berkata, apa dia sebut kepada mak dia. Dia duduk berdiri, dia pakai sebut, Assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam yang mana kita boleh amal. Biasa kita buat Assalamu alaikum je. Assalamu alaikum wahai ibu. Ataupun hari ni Assalamualaikum gitu je. Boleh juga. Yang penting cara dia. Tapi bagaimana Abu Hurairah menyebut Assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa dia kata? Salam sejahtera kepada ibuku. Nampak? Dengan keadaan apa dia dulu mudah-mudahan dia dirahmati Allah. Mudah-mudahan dia ini dalam keadaan mendapat kasih sayang Allah. Nampak? Dia sebut mak dia. Yang disebut dengan ya ummatahu. Ummulah mak. Sebut nama mak. Ataupun kalau kita nak ke bahasa Melayu, Assalamu alaikum wahai ibu. Cukup. Ikut kalau Assalamu alaikum ya ummi. Boleh juga. Tapi jangan lupa warahmatullahi wabarakatuh. Kerana makna dia mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati. Assalamu alaikum tu molek dah. Salam sejahtera ke atas kamu. Mudah-mudahan wahai ibuku Allah Ta'ala merahmati kamu. Pasal apa dia kita doa? Kerana doa yang didoakan ini minta rahmat Allah. Dan Allah Ta'ala melihat permintaan ini daripada usaha keikhlasan anda. Walau kita doa ni, tuan-tuan sekalian, ibu ayah, boleh kita doa pendek pun. Tapi bagaimana para ulama mengajar berdasar pada hadis Nabi, sebaik-baik doa tadi kamu mohon dengan Allah dengan perbanyakkan kamu menalungkan permintaan. Tu kalau kita tengok doa solat malam tu, ibu ayah sekalian, doalah dengan banyak sebutan memuji Allah. Paling banyak puji Allah, paling molek doa tersebut. Tu kalau kita tengok guys, kalau doa ni cukup dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam, molek dah. Tapi kalau kita puji bagaimana dengan erti kata meletakkan pujian paling tinggi. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Sebut semua puji-puji. Tu kalau kita banyak masa lah. Tapi kalau orang nak sibuk kerja, jangan berdoa panjang-panjang, mau orang pula. Nak mentah-mentah dia pecing, dia kata dia berdoa panjang. Mungkin doa sorang-sorang ataupun doa malam-malam untuk kita munajat. Dia walaupun kita mengulangi benda yang sama, tak ada masalah. Yang paling Allah Ta'ala suka, dia ulang benda yang sama. Kalau kita tengok ibu ayah sekalian, amalan kita ni kadang-kadang likungan benda sama, dah betul tak? Semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib, semaya isyak, semaya subuh, sama je, semaya tu je. Tapi bagaimana walaupun benda yang sama, apa makna dia?
Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita hayati betul-betul amalan kita walaupun sama. Ada orang boring baca Fatihah. Boring baca Fatihah, tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Ada apa? Macam tu juga kita doa ni, minta hari-hari doa yang paling banyak. Tama-tama pula kita jumpa dengan mak ayah kita, pergi ziarah dia, kita sebut. Nampak kalau nak khusus gini, Assalamu alaiki. Itu pasal mak kita perempuan. Nampak? Assalamu alaiki ya ummatahu. Salam sejahtera ke atas kamu wahai ibuku. Nampak? Maka bagaimana yang disebut oleh Abu Hurairah, seperti mana yang diajar, wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati. Baik. Kalau kita tengok, mendapat rahmat dan keberkatan, dua elemen yang penting dalam hidup manusia. Pertama, nak rahmat. Kedua, nak berkat. Nah, itu kalau kita tengok dalam salam kita pun, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sebut rahmat Allah kita. Nah, maknanya kalau kita bagi salam dengan ibu kita, khusus kepada mak kita, ya ummatahu rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kamu wahai ibuku dan beri keberkatan. Boleh pahala dah. Boleh pahala dah. Yang kedua, kita doa keberkatan pada Allah terhadap ibu kita. Boleh pahala lagi. Maknanya setiap benda yang kita ungkapkan untuk mak kita, benda yang baik, semua pahala. Kemudian apa dijawab oleh ibu Abu Hurairah? Ibu dia jawab comel juga jawapan. Apa kata ibu dia? Nampak? Kata ibu dia, lalu ibunya menjawab, Waalaikumsalam ya bani wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni jawab mak dia. Waalaikumsalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera juga ke atas kamu ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Biasa kita dengar ayat ni dalam surah Luqman, kan? Iza qala Luqmanu libnihi. Nampak? Kan Luqmanul Hakim ni seorang bapa yang soleh dan hikmah. Ya bunayya. Nampak? Salah satu guna dia punya penggunaan bahasa yang cantik oleh Luqmanul Hakim dalam mentarbiah anak dia. Tu kalau kita sebut anak kita, kita doa, Ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Ataupun kita nak guna dengan kalimah apa dia? Ya Allah, ataupun ya bunayya, wahai anakku. Selamatlah wahai anakku. Bagaimana kata mak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Waalaikumsalam ya bunayya. Salam sejahtera maknanya ke atas kamu wahai anak kesayanganku. Mudah-mudahan apa dia kata dia? Allah Ta'ala merahmati kamu dan memberkati kamu. Sebab apa dia? Kalau orang doa kita macam ni, kita jawab juga doa seperti mana orang doa pada kita. Satu. Yang kedua, walaupun orang tak doakan kita warahmatullahi wabarakatuh, kita boleh jawab dengan warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, kita jumpa dengan orang bagi salam kita, Assalamualaikum. Sudah memada dah. Sudah cukup dah. Tapi kalau kita nak suruh comel lagi, kita jawab, jangan kedeku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun orang tu tak sebut warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni kadang-kadang dia bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sudah gitu je. Sebab secara tak langsung kita sudah memberi ataupun mendoa kebaikan untuk dia, walaupun dia tak menyebut dengan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kamu, tapi kita doa untuk dia. Secara tak langsung kita sudah muliakan saudara kita. Itu kalau kita nak bagi salam, bagi perhabis, kecuali sibuk sangat. Nampak? Tapi bagi yang paling molek salam adalah dengan doa kerahmatan dan keberkatan. Lalu berkata, apa dia kata, mudah-mudahan Allah merahmati kamu wahai ibu, dengan erti kata
Allah Ta'ala rahmati kamu wahai anak kesayanganku. Dan apa yang disebut oleh anak dia, Abu Hurairah pun menyebut bagaimana. Nampak? Fayaqulu, berkata Abu Hurairah, rahimakillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kamu wahai ibuku, kama rabbaitini saghira, seperti mana kamu mengasihi dan menjagaku ketika mana aku kecil dulu. Ini kita boleh amal ni. Memang kalau kita tengok para sahabat Nabi dan para as-salafus soleh, dia dengan mak ayah dia nak tinggal, dia bukan sekadar assalamualaikum, waalaikumsalam, tak kata pergi, tak ada. Dia mesti doa balik. Kalau kita tak boleh nak doa kot bahasa Arab, kita doa kot bahasa Melayu. Mudah-mudahan doa dalam hati pun boleh, cakap depan pun boleh. Tapi kalau kita cakap depan, mak ayah kita akan balas kita balik. Nampak? Tapi kalau kita tak cakap, mungkin dia doa dalam hati. Tapi kalau kita dalam proses nak belajar, nak mengajar, dan kita nak bagi didikan, kita boleh doa. Apa kita cakap? Kita cakap rahimakillahu kama rabbaitini saghira, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati ibu kesayangan seperti mana ibu menjaga kami waktu kecil dulu. Kita biasa doa dah ni, Allahumma rabbana fil lana zunubana wali walidina, kedua ibu bapa kita, kama rabbayani saghira, seperti mana dia mengasihi kita waktu kecil dulu. Oi, kalau kita nak sebut mak kita sayang kita waktu kecil dulu. Dia rela tinggal makanan, dia tak makan tinggal untuk anak. Tapi anak ada jumpa seorang sahabat, Allah Ta'ala uji dia, Allah Ta'ala rezekikan dia, ayah dia panjang umur. Ibu dia meninggal dah, ayah dia dalam umur 70 lebih kat 80. Dia orang tua ni sampai satu masa perangai dia jadi macam budak balik. Betul. Dia kata, ustaz, betul yang ustaz cakap. Ayah saya asal kau lepas sembahyang isyak, mesti dia nak makan sup ayam. Dia favourite dia, muka gigi tak ada kan. Restoran mana dia minat? Restoran tu je. Sebab restoran lain dia kurang, tak kena selera, dia nak tu je. Kalau pergi tempat lain, dia makan juga, tapi gitu lah. Tapi kalau pergi tempat ni tanda dia suka, dia siap boleh tambah lagi. Siap dia makan tu pun, makanan nasi tu habis keluar kat mulut. Yalah, muka gigi tak ada dah. Kalau pakai gigi palsu pun dia tak selesa dah. Tapi dia kata sepiji macam perangai anak dia. Dia kan ada anak juga. Order sup ayam satu mangkuk tu, sampai je tu dia ambil letak dalam pinggan dia. Untuk dia tu tengok, dia kata betul, sampai satu masa orang tua ni akan kembali zaman seperti mana kanak-kanak. Dia tengah makan tu kadang-kadang keluar, anak kita lah yang kena tolong sapukan balik makanan keluar kan. Sebenarnya itu sebenarnya adalah rahmat dan nikmat Allah. Woi, besar pahala. Mintalah doa orang tua kita panjang. Jumpa benda ni dapat pahala. Tapi yang kedua, kena sabar. Kalau tak sabar, tak boleh nak jaga. Bayangkan, kena tangi dia tak nak makan, order dah sedap ni, kadang-kadang dia makan 2-3 mulut, dia kata dah kenyang dah. Dia dah kenyang. Macam mana kita nak buat? Kita kena habiskan. Tu kalau macam tu, macam anak-anak dulu pun gitu. Lepas makan, kadang-kadang lupa nak basuh mulut. Kadang-kadang lepas makan, dia nak makan tu lagi. Ada makanan ni dah belum habis, nak makan benda ni lagi. Tu apabila kita melihat Allah Ta'ala beri anugerah ni pada orang tua ni, buat sekalian, satu anugerah luar biasa. Tapi dia kata ada juga tangi dia menangis. Tapi menangis dia, merajuk dia macam budak-budak. Dia tak akan cerita dia sakit hati dengan anak. Hanya sekadar dia tidur, dia tidur mengiring, dia paling, dia tak tangan gitu. Nangis. Anak dulu masuk dalam bilik, kunci pintu. Orang tua tahu macam tu. Sebenarnya ada benda tak kena. Rupa-rupanya ibu ayah sekalian,
Ini di antara Allah Subhanahu wa taala menguji ataupun nak suruh anak faham, inilah zaman tua kamu suatu hari nanti. Tu penting kita khidmat dengan orang tua ni. Tu kalau kita tengok kenapa Allah Taala menunaikan, memberi arahan dan kewajipan bagi anak lelaki, kerana korenah dia. Korenah dia. Ada seorang sahabat ni, ibu sekalian, dia ni dah bukan marah, dia kata apa? Mak lain kali mak berok dalam pampers tu cakap lah berok, jangan tak cakap. Menangis. Allahu Rabbi. Bila mana kematian mak dia, dia ingat balik. Allahu Akbar. Masa dia menyucikan najis tu, dia rasa 1001 nikmat yang tak boleh bayar dalam dunia. Walaupun busuk sekalipun, tapi nikmat dia dalam keadaan apa dia dapat jaga orang tu. Yang ni jaga molek-molek lah. Kalau kita nak Allah Ta'ala memberi kemudahan pada usia kita, suatu hari nanti jadi mudah, permudahkan usia dewasa orang tua kita. Kalau kita ajar lepas mak ayah kita, sikit lagi kita tua, panjang umur, rezeki, macam tu lah juga anak buat. Tu bukan drama. Tengok dalam drama TV kan. Sebenarnya ni adalah realiti. Hidup ni dia panggil rotation hidup ni, kitaran hidup memang kena sekali seorang. Tu kalau kita doa ni, melainkan dengan kita doa pada Allah, ya Allah berilah kerahmatan, berilah keberkatan. Kerana apabila kita sentiasa doa, walaupun Allah Ta'ala uji bagaimanapun, kita boleh terima ujian tersebut. Tuan-tuan pernah dengar tak suami khidmat pada isteri yang diuji dengan penyakit, bukan tahun, puluhan tahun. Besar pahala lelaki. Like isteri dia dikena penyakit apa, dia stroke kadang-kadang kan. Tak boleh nak bangun bagi akak, pergi toilet akak. Besarnya ganjaran. Apa dia kata macam mana? Sama saya merasa kesedihan macam mak saya mati. Suami dia. Sama ustaz saya rasa. Sebab saya dijaga dia 10 tahun lebih. Dia terletak. Masa dia meninggal tu saya menangis seperti mana menangis saya ibu saya meninggal. Ada tak lelaki macam tu? Ada ustaz. Bukan tak ada. Jangan pandang rendah pada kami. Kami boleh buat lebih baik lagi. Sampai kawan dia kata macam mana, aku tengok kau ni kalau mati bini kofur kau tak kahwin. Tak adalah kahwin juga pun. Dia boring duduk seorang. Orang kata tak kahwin kan? Kahwin je. Dia boring duduk seorang. Tapi dia memberitahu kepada isteri dia. Isteri dia dulu mulia, orangnya cukup penyabar. Allah Ta'ala uji dia. Memang dia panah barang sama dia muda kan. Elok je dia pecing tu dalam 50 hari. Allah Ta'ala uji isteri dia sakit. Anak dia semua berjaya. Tapi lelaki dia sendiri nak jaga. Dia kata tak apalah, abah jaga sendiri. Kebetulan dia tak ada penyakit lagi kan. Oi, kalau kita belum tentu lagi. Baik, bagaimana didoakan oleh Abu Hurairah kepada mak dia, mudah-mudahan mak apa dia dirahmati seperti mana ibu menjaga kami di waktu kecil. Jawab ibu dia, Allahu Rabbi. Apa kata ibu dia? Rahimakallahu kama barartani kabira. Allahu Rabbi. Kata mak kepada Abu Hurairah. Nampak? Ibu dia menjawab, Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di kala waktu dewasa. Apa kita boleh jawab? Rahimakallahu kama barartani kabira. Kalau anak kita kata mudah-mudahan ibu dan ayah ni ataupun dimuliakan oleh Allah seperti mana ayah menjaga saya dan waktu kecil dahulu, kita jawab juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu wahai anakku kerana kamu berkesanggupan menjagaku di waktu dewasaku ataupun qaren, di waktu tua. Kita doa. Jadi dalam hubungan dengan mak ayah ni diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh Abu Hurairah dengan keadaan beberapa cara, yakni sekali doa bagi salam kepada khusus pada mak ayah,
Yang kedua, lepas mak jawab, kita doa pula. Yang ketiga, mak balas balik. Jadi 4 rangkap kedudukan dia. Dengan orang biasa ada tak benda? Tak ada. Para ulama menyebut hanya khusus bagi ibu kemuliaan ini. Tak ada pada orang biasa. Walaupun dia ni mendapat kedudukan tinggi di segi pangkat, hanya kita memberi tanda hormat, tapi kemuliaan tak ada. Tapi ibu hormat lagi, mulia lagi. Kita hormat kepada ketua, pemimpin, hormat dia, kemuliaan belum tentu ada. Tapi ibu wajib hormat, wajib mulia. Betul tak? Memang kita hormat pemimpin, masuk hormat dia, beradab dengan dia, bagi salam. Tapi ibu ni, dia bukan sekadar kita hormat, tapi wajib memuliakan. Bahkan dia tengok balasan ibu, mudah-mudahan kamu dirahmati kerana memuliakan kami dengan usbab tua. Tu kita tengok, ibu ni dia kena doa balik untuk anak, supaya anak ni tak ada diberi kekuatan oleh Allah untuk menjaga kita. Boleh doa, tak ada masalah. Walaupun anak tak dengar, tak ada masalah. Doa apa dia? Kita boleh doa, Allahumma rabbana fil lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbayani saghira. Kita amal doa ni. Jangan lupa kita doa balik, ya Allah, berikanlah ya Allah kerahmatan pada anak aku ya Allah. Kerana mudah-mudahan ada rahmat terhadap anak aku ni, mudah-mudahan dia dapat jaga aku di waktu aku usia tua. Sebab doa anak ni mustajab, doa ibu ni mustajab. Jangan ibu doa gini ni. Tu kadang-kadang kita tak doa. Jadi apabila sampai waktu kita senja ni, usia ni, kita fikir balik, kenapa lah ya Allah anak buat macam ni. Mungkin salah satu kita terlupa nak doa. Tu penting kena ajar ni sebenarnya. Apa-apa pun tarbiyah lah. Tu lagi kita tengok tarbiyah mak ayah ni penting. Tu kalau boleh kita buat baik pada orang tua kita, biar anak kita tengok. Bukan niat nak menunjuk, tapi nak mendidik. Lo jangan lupa sikit lagi kalau lo kahwin, jangan lupa tanggungjawab dengan mak, dengan ayah, walaupun lo ada isteri. Masa kita sihat ni kena cerita. Kalau dah dia ada anak, payah dah. Sebab kita dah ada hubungan apa dia, perasaan kita ni fikir, kan aku tegur anak, aku terasa hati. Ada. Masa dia kahwin mula-mula cerita, dia panggil tarbiyah. Memang proses tarbiyah ni takkan habis. Nasihat kan? Agama ni nasihat. Adinun nasihat. Siapa dia yang nak duduk pada teras, apa dia tian agama yang betul, kena duduk pada nasihat. Hatta walaupun sekalipun dia ini seorang yang mana hebat di segi kedudukan, mesti kena nasihat. Tapi orang ini tak boleh nasihat. Nasihat hari ni mungkin melenting kan? Mana boleh tahu-tahu anak hari ni. Kalau berjaya dalam hidup, ayah nasihat, wah, dia main fikir, ayah dah tua nak nasihat, jagalah diri ayah sendiri. Mak pun tak nak jaga, nak nasihat kamu. Nampak? Maka apabila berkata sedemikian, kemudian apabila beliau hendak masuk, beliau juga membuat seumpama. Ni amalan Abu Hurairah. Sebelum masuk rumah, dia duduk depan pintu, dia bagi salam pada mak dia. Setengah riwayat ada menyebut para sahabat Nabi takkan masuk dalam rumah jika tidak jawab salam. Kita hari ni bagi salam buat syarat aja, tak jawab pun masuk dah. Walaupun rumah sendiri, betul. Tu kalau kita tengok Nabi SAW, giliran rumah isteri Nabi ketuk. Mungkin Nabi tidak, malahan Nabi mungkin boleh je buka pintu, tapi Nabi ketuk bagi salam. Nabi bagi ketuk sekali, Nabi bagi salam, Nabi diam sekejap. Nabi ketuk kali kedua. Kenapa Nabi tak terjah masuk? Kerana amalan terjah ini amalan yang tidak orang panggil beradab. Walaupun rumah kita sendiri. Nah, kalau comel kat maknanya, kalau bini buka pintu, bagi salam je, tak ada masalah. Ni kalau kita hari ni, buka pintu, nampak orang baru bagi salam. Tak ada orang tak bagi salam. Walaha, antara sunnahnya, masuk dia kata, Assalamualaikum. Tak ada orang pun kita bagi salam. Kerana di dalam rumah kita tu ada kadang-kadang malaikat rahmat. Malaikat dia jawab salam. Yang tak jawab salam siapa dia? Jin kufur dengan manusia yang kufur sahaja. Makhluk semua jawab salam. Tu orang soleh dahulu, dia jumpa dengan binatang-binatang, dia bagi salam. Ni amalan orang soleh dulu.
Mereka kita tengok. Kita ni kadang-kadang nak bagi salam tengok orang. Nak tengok orang dia ni okey tak kalau aku bagi salam. Kalau macam tak nak jawab, baik tak bagi salam. Walau sebenarnya bagi salam. Kita ada nak bagi salam atas kubur tu pun takut. Takut. Bagi salam juga atas kubur, tapi buka cermin tekan dia cepat-cepat ni. Takut. Takut anak aku pelik. Orang kata kenapa dah jadi takut kubur ni. Nak bagi salam boleh juga. Lepas lalu laju-laju, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimah. Laju. Apa benda tu? Itu kalau kita tengok cara Nabi SAW lalu di kubur ni, sunnah dia, cara dia perlahankan kenderaan. Kalau tak nak berhenti, turunkan cermin, perlahankan kenderaan, bagi salam. Antara dia kita sebut Assalamualaikum ya ahlal qubur, ataupun ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat. Cukup lah. Sambung lagi, mudah-mudahan kamu berbahagia di dalam kubur sana, dan insya-Allah selepas ni pun aku akan menyusul macam kamu juga. Ahli kubur ni kita bagi salam ni, dia gembira sangat. Sebab ada orang ziarah dia. Ibarat macam kita duduk rumah seorang-seorang, tiba-tiba orang mari rumah kita, orang bagi salam. Assalamualaikum. Kita rasa tenang kan? Tama-tama pula anak pergi ziarah kubur mak ayah dia, jiran dia kata, "Hai, siapa tu?" Anak lelaki aku, Imam Surau, Seksyen 20, contoh. Dia mari ziarah Ya, dia sentiasa ziarah. Dia ziarah pun pada malam tau. Pada malam. Memang ziarah kubur sunnah dia malam. Aisyah pernah follow Nabi tu. Aisyah follow Nabi, ingatkan Nabi nak pergi dengan isteri lain tu. Nak tengok juga. Aisyah kan cemburu, dia pelik tak? Dia follow Nabi. Dia kata Nabi nak pergi mana malam-malam. Walau lagi ramah aku ni, boleh lagi keluar ni. Aisyah ingat Nabi nak pergi dengan bini lain tengah malam. Elok je Aisyah tidur-tidur ayam, tengok Nabi bangun, dia bangun juga. Bikah bangun, dia follow Nabi. Dia tak tahu Nabi tahu dia belakang. Tengok apa Nabi pergi. Nabi pergi ke kubur Baqi'. Lepas tu dia patah balik. Dia tengok Nabi pun U-turn patah balik siap ni. Dia cepat-cepat dia balik, dia selimut. Dia buat macam Nabi tak tahu. Nabi tanya, tadi pergi mana? Tak ada pergi mana ya Rasulullah. Tak ada pergi mana-mana. Tidur macam ni je. Wallahu a'lam. Bagi lalu azan kita akan sambung insya-Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati wassalatu wa baik, kita sambung sikit lagi. Tu kalau kita tengok ibu ayah sekalian, bagaimana Rasulullah SAW tu di antara contoh. Tu ada kita tengok dalam sejarah Nabi Gizarah pada waktu malam. Tu di antara sunnah Nabi. Kita waktu malam kalau bunyi kubur masuk apa panggil hantu. Orang Arab memanglah dia malam-malam. Pak orang Arab ni dalam hidup dia tak ada hantu. Tuan Sana mengaji dulu, kita cerita hantu, dia kata apa benda, tak ada apa pun, tak ada dalam mindset dia hantu. Kita tengok hantu-hantu ni filem Melayu je hantu ni. Tak. Maknanya tu di antara sunnah Nabi. Kenapa waktu malam? Kenapa tak waktu siang? Kerana dengan sebab malam itu sunyi dan menyebabkan kita tadi rasa ada keinsafan. Sebenarnya kalau kita rasa kalau kita boleh pergi ziarah kubur tu ada keinsafan waktu siang-siang boleh pergi. Sebenarnya suruh ada keinsafan sebenarnya. Apa benda yang kita buat ni biar ada keinsafan. Apabila kita pergi waktu malam sunyi, kita membayangkan, ya Allah, sunyi aku ni masih ada lagi gerakan-gerakan, ada lagi dia punya light phone, torchlight ada lagi. Dalam kubur tak ada torchlight, tuan-tuan sekalian. Yang paling mengembirakan ahli kubur ziarah pada waktu malam, waktu sunyi. Dia memang suka sangat. Tapi kita hari ni kalau pergi waktu malam ada something, takut jadi pencuri kain kapan pula. Ya. Itu lakonan je. Memang pernah berlaku dulu. Pernah berlaku curi kain kapan. Memang ada sirah dia. Lala sekali dia pun bertaubat juga curi kain kapal. Dia bayangkan Allah Ta'ala boleh tunjuk sesuatu benda yang mana dia tak boleh bayangkan benda tu. Maka bagaimana Aisyah kata, tak ada apa yang Rasulullah saja-saja je, aku tak pergi ke mana-mana nak tengok. Maknanya follownya Aisyah tengok Rasulullah. Rupanya kata Aisyah, Nabi pergi ziarah kubur pada waktu malam. Itu dah taruh sunnah lah. Tapi kita nak pergi waktu siang tak ada masalah. Yang penting mendatangkan keinsafan. Tapi bagaimana Abu Hurairah ni, dia buat benda yang sama. Di dalam keadaan nak masuk rumah, nak keluar rumah, benda yang sama dia doakan. Itu kita di dalam Islam ni, boys sekalian, dia tidak ada istilah kita boring, dan tidak ada istilah kita give up. Benda yang sama kita buat. Keluar bagi salam, masuk bagi salam, keluar banyak salam ni sebenarnya tidak memberikan satu, orang panggil masalah ke, bahkan diberikan satu kelebihan dan ganjaran oleh Allah kerana kita mendoakan kebaikan. Salah satu amalan kita yang paling baiknya kita mengekali benda yang baik. Berkekalah. Tengok orang amal bismillah kan. Sebelum buat kerja bismillah. Ana pernah jumpa seorang hamba Allah, dia tukar masuk. Ana tanya dia apa rahsia makanan dia sedap. Ana tengok satu video dia buat YouTube. Dia kata saya biasa nak, tapi saya tak pernah lupa selawat dan baca doa, baca bismillah semasa nak letak garam bismillah. Nak basuh ikan bismillah. Nak rasa bismillah. Memanglah nak rasa bismillah. Tapi bismillah dengan selawat tak pernah makanan dia masya-Allah. Punyalah sedap. Walau resipi macam biasa dia bagi kita tak boleh buat macam dia. Itu tak berkat. Cuba buat percaya tak? Bismillah. Oh Muhammad bismillah. Jangan time masuk popek-popek itu masalah. Time masuk popek-popek aja. Kurangkan yang popek, banyakkan bismillah. Orang lelaki pun sama juga dah. Basuh ikan tu banyak bismillah. Yang tak pandai masuk pun jadi sedap makan. Ui bini kata sedap apa masak ini. Rahsia dia doa, baca selawat dengan bismillah. Baik kita tahulah bismillah ni apa benda. Asasnya memulakan setiap urusan kerja, nak suruh jadi berkat, nak suruh jadi mudah, nak suruh jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Baru diikuti dengan doa-doa. Paling kurang bismillah.
Nampak? Awal perkataan, awal perbuatan, awal permulaan apa benda pun Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan. Semudahkah? Yang muksiat kena bismillah juga. Yang tu larangan. Muksiat pun larangan dah buat. Tapi anda pernah tengok orang Malaysia okut dia baca bismillah. Mungkin dia suka amal baca bismillah. Anak kata, oi bagus dia ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia tak baca habis. Mungkin dia mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Tu dengar. Mungkin selebihnya dia baca selesai. Tiba-tiba dia pegang Bismillah. Jeng kita tengok. Yang tu jangan Bismillah lah. Jangan benda yang Allah tak suka, ya benda larangan Nabi tak suka, jangan baca dengan kalimah. Benda yang baik saja. Habis tu jangan buat lah maknanya lah. Jangan buat lah. Kalau nak isap okut juga janganlah baca bismillah. Benda lain boleh. Sebab benda tu dilarang kan. Benda yang keji. Tapi orang kita ni apabila amalkan bismillah ni biasanya orang kata isap okut biasalah. Orang yang suka selawat, orang yang suka bismillah ni insya-Allah dia tak bukan kaki smoky dak. Nampak sebab dia dijaga. Tapi kena amal lah. Sebab dia amalan-amalan boleh jadi benteng diri kita daripada melakukan perkara karahah ni adalah dengan selawat, dengan sebut nama Allah. Hari-hari kita sebut, insya-Allah dia akan jadi benteng untuk jadi penyelamat. Ini di antara amalan yang diamal oleh Abu Hurairah dengan ibunya, senantiasa berjumpa dimulakan dengan salam. Bahkan menjadi satu tuntutan kepada umat Nabi sebelum memulakan setiap permulaan, walaupun kita tadi sudah sentiasa dan mula tadi bagi salam. Jadi apabila kita duduk dalam mesyuarat mesti dimulakan dengan salam. Duduk dalam meeting kan, kita bagi salam. Kalau kita jadi pengurusi majlis, bagi salam walaupun sudah ada salam yang kita beri. Kerana salam tadi mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadi dah bagi salam dah. Kita pun tiba-tiba orang jemput kita untuk memberi ucapan. Dahulukan dulu dengan salam, baru diikuti dengan puji doa. Itu di antara adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar tu pada malam ni, insya-Allah. Next kita sambung pada bulan Ramadan. Panjang umur kita jumpa insya-Allah. Doalah. Selain ustaz doa, ibu ayah sekalian doa untuk ustaz juga. Jangan kata ustaz, macam ustaz pernah sebutkan sebelum ni, jangan disangka air tenang itu tiada buaya. Jangan disangka yang muda itu umurnya panjang. Yang main. Allah Ta'ala bagi dia punya noti sudah ada. Penyakit asbab musabab kadang-kadang ada. Jadi kita prepare lah ni. Ini penting kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang masjid ni. Kita tahu berita kematian pergi ziarah, kita menyebabkan jadi rasa kita ni bersiap sedia. Kita tak asal sombong lah. Walaupun muda jangan sombong. Orang yang muda lagi pun boleh. Kita nampak? Kita hari ni siap, esok belum tentu. Mungkin hari ni kita tak kena ujian positif COVID. Jangan kita kata itulah. Lain kali jangan pergi masjid. Tahu dah kuat masjid ni pun COVID, jangan pergi. Jangan cakap macam tu, kurang hajau kata orang. Jangan. Doakan untuk dia biar Tuan Haji ni selamat. Dah. Allahu Akbar. Tu kata anak fikir, jangan main ni bayar sekalian. Benda ni dalam keadaan kita kena berwaspada lah. Semua orang kena ada pengalaman, semua cakap hati-hati, doa lah. Mula doa ni 3 kali baca doa ni waktu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un ali. Bacalah di awal pagi, sebelum sarapan pagi, sebelum apa benda, bacalah doa ni. Insya-Allah hari tu dijauhkan daripada mudarat. Amal. Amal setiap pagi, amal. Selain daripada kita makan minuman dan makanan sunnah, amalkan baca doa. Insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah Ta'ala tak bagi lagi ujian daripada sahabat-sahabat kita. Terdoalah, minta dengan Allah. Kerana penyakit daripada Allah, dia jugalah ya berjaya ataupun boleh mengangkat segala penyakit. Wallahu alam, cukup sekadar tu saja malam ni. Ana mohon kemaafan atas tutur bicara kesilapan sebab masuk Ramadan ni. Jangan nak tu mesyawar baru nak minta maaf. Sebab Ramadan kan bulan mulia, jadi kita kena mohon maaf awal-awal lah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita keampunan, bersih segala dosa-dosa, sebab kedatangan Ramadan ni bulan untuk kita mendapat keampunan. Cara orang nak dapat keampunan Allah, mesti dia tidak ada dosa dengan manusia. Jadi kita minta maaf. Kalau boleh, para jemaah senantiasa nak masuk satu Ramadan, minta maaf awal-awal. Ada silap, tutur bicara, tersalah kasar bahasa, ada hutang segala maklum. Sebab Ramadan kari, bulan mulia. Nampak? Jangan tunggu satu Syawal baru nak ni, takut-takut tak sempat. Boleh InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, berikan kebaikan. Jangan lupa kita perbanyakkan amalan-amalan sunat, berpuasa sunat di dalam bulan Rejab Syakban ni. Mudah-mudahan kita diberi keampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kefahaman pada kami. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa para jemaah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kau tempatkanlah kedua orang tua kami ini sebaik-baik tempat. Jika mereka diuji pada hari ini dengan sedikit, dengan ujian kesakitan, kau sembuhkanlah, ya Allah. Jika mereka yang berada di alam barzah ketika ini, di alam kubur keseorangan, ya Allah, kami doakan lapangkan kuburnya, ya Allah. Kau nyalakanlah, ya Allah, dengan nur cahaya keimanan, amalan yang soleh, ya Allah. Ya Allah, jangan koikkan amalan ataupun kerja buruk kami dengan ibu kami, ya Allah, dengan ayah kami, ya Allah. Kau putuskanlah segala amalan buruk terhadap ibu dan ayah kami, ya Allah. Hanya dengan amalan yang baik saja koikkan dengan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, husnul khatimahkan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau tempatkanlah, ya Allah, di antara sahabat kami yang telah pergi menghadap-Mu dengan sebaik-baik tempat, ya Allah. Kau jadikan mereka di antara golongan yang mendapat naungan dan keampunan daripada-Mu, ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada keluarganya yang diuji dengan musibah ini, ya Allah. Kau berkatilah, ya Allah, ilmu yang disampaikan, ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat beramal, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.